Malang tidak berbau. Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, termasuklah di tempat kerja. Oleh sebab itu, majikan dan pekerja perlulah mengetahui apa itu OSH dan manfaatnya terhadap kebajikan pekerja. OSH adalah singkatan daripada Occupational Safety and Health. OSH merupakan ilmu untuk mempelajari cara untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. OSH meliputi aspek mental, fizikal dan persekitaran tempat kerja. Tujuan OSH adalah untuk mengurangi risiko kemalangan dan penyakit daripada tempat kerja, seterusnya meningkatkan kualiti hidup pekerja. Menurut Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan, terdapat 4 jenis hazard di tempat kerja yang boleh menjadi kepada faktor kemalangan. Yang pertama adalah hazard fizikal, yang kedua adalah hazard biologi, yang ketiga adalah hazard kimia dan yang terakhir adalah hazard ergonomi. Hazard fizikal ialah hazard yang berpunca dari mesin dan peralatan yang digunakan. Sesuatu mesin dan peralatan dianggap berbahaya jika ianya direka tidak selamat dan tidak sempurna, tidak diselenggara dengan baik dan dijalankan oleh pekerja yang tidak terlatih. Seterusnya adalah hazard biologi. Kebiasaannya, pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi akan terdedah kepada jangkitan penyakit. Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza-beza mengikut sifat semula jadi dan kepekatan agen penyakit, laluan masuk agen penyakit ke dalam badan dan ketahanan pekerja yang terdedah. Hazard kimia adalah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah berbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. Dan yang terakhir adalah hazard ergonomik. Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan persekitaran kerjanya. Ia selalu dikaitkan dengan proses kerja memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi manusia. Contohnya, apabila seseorang itu kerjanya menaip dan sudah lama duduk, ia akan menyebabkan sakit belakang. Seterusnya, saya akan membentangkan langkah-langkah keselamatan di tempat kerja sebelum memasuki tempat kerja. Yang pertama adalah dari segi pakaian yang bersesuaian. Pekerja haruslah memakai pakaian yang bersesuaian dengan persekitaran tempat kerja, seperti menggunakan PPE. Hal ini bagi mengurangkan sebarang risiko kemalangan berlaku ke atas diri pekerja tersebut. Langkah seterusnya ialah melalui pemeriksaan. Pihak pengurusan serta pekerja itu sendiri haruslah memeriksa alatan-alatan yang akan digunakan sama ada berada dalam keadaan yang baik atau sebaliknya, misalnya mesin-mesin dan juga generator yang akan digunakan di kilang. Langkah ketiga ialah melalui latihan keselamatan. Menjalankan latihan keselamatan secara berkala. Latihan seperti latihan kebakaran dan latihan pertolongan cemas haruslah diberikan kepada pekerja. Latihan keselamatan adalah sangat penting agar pekerja sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan berlakunya sesebuah kemalangan di masa hadapan. Langkah terakhir ialah melalui prosedur keselamatan. Pihak majikan seharusnya meletakkan papan amaran dan menetapkan SOP yang lengkap sebagai panduan para pekerja. Terusnya, langkah-langkah keselamatan di tempat kerja semasa bekerja. Langkah yang pertama adalah melalui tingkah laku semasa bekerja. Setiap pekerja perlu fokus dengan kerja masing-masing bagi mengelakkan kecuaian berlaku. Misalnya, tidak bermain telefon semasa sedang bekerja. Seterusnya, mematuhi peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan yang telah ditetapkan perlu dipatuhi seperti mengikut arahan bekerja mengikut skop masing-masing. Langkah-langkah keselamatan di tempat kerja dalam skop masa selepas kerja dan semasa kemalangan. Selepas melakukan suatu kerja, setiap individu wajib menjaga kebersihan persekitaran kerja. Pastikan persekitaran kerja sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas, teratur dan selamat. Langkah keselamatan semasa berlakunya kemalangan ialah mematuhi SOP kemalangan.
Semasa kemalangan berlaku, jangan panik dan ikuti arahan kecemasan dan panduan kemalangan yang telah disediakan. Misalnya, berkumpul di tempat pengumpulan pekerja dan menghubungi 999. Seterusnya, apakah itu kepentingan OHH? Kepentingan OHH terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Yang kedua adalah menggalakkan suatu persekitaran pekerja yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi. Yang ketiga adalah mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktiviti. Secara ringkasnya, keselamatan dan kesihatan industri dipantau oleh sebuah agensi iaitu OHHA yang bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi keselamatan dan kesihatan pekerja. OHHA menyediakan peraturan, panduan dan sijil untuk memastikan bahawa perusahaan dan pekerja di sebuah tempat kerja memenuhi piawaian dan standard keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan. Agensi ini juga memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja serta majikan mengenai cara untuk melahirkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Justru, ketahuilah hak anda sebagai pekerja.